Muhammad Safiuddin Mat Syom atau lebih mesra disapa AP berusia 33 tahun dan berasal dari Sabak Bernam, Selangor. Pemuda lepasan Politeknik ini tekad meninggalkan kerjaya dalam bidang binaan dan memilih untuk mencurah tenaga mudanya dengan berkebun. Saya tengok dekat Instagram cara orang luar berkebun. Diorang menggunakan satu sistem agriculture. Jadi saya tertarik dengan sistem tu. Jadi saya cuba buat untuk berkebun. Memanfaatkan tanah seluas suku ekar di kawasan rumah keluarganya, ia membuahkan hasil lumayan yang segar serta berkhasiat dengan tanaman seperti kangkung, bayam Brazil, lada hitam, kailan dan beberapa lagi tanaman sayuran yang sering digunakan dalam menu masakan harian. Bila kita tanam sendiri, kita dapat menikmati sayur yang fresh berbanding sayur-sayur yang dijual di market. Maksudnya bukan yang dijual tu tak fresh. Cuma daripada tanaman kita, kalau kita nak gunakan, kita harvest dan kita terus masak. Dari situ dia punya rasa tu ada kelainan sikit lah, lebih segar lah berbanding yang sayur yang kita beli sebelum ni. Selain menanam tanaman sayuran, AP turut menanam bunga-bungaan di sekitar kebun yang diusahakannya. Ini kerana serangga akan lebih tertarik dengan warna bunga berbanding tanaman lain. Dan ini dapat mengelak tanaman sayuran rosak diserang serangga dan secara tidak langsung dapat menghasilkan proses pendebungaan secara semula jadi. Selalunya untuk kita mula bercucuk tanam, kita perlu salah satunya tempat kita kena pastikan tidak banjir. Okey, kedua pencahayaan, yang mana tak semua tanaman memerlukan cahaya yang banyak. Okey, yang ketiga, keinginan dan keperluan rumah kita. Maksudnya apa yang kita perlu ataupun apa yang kita suka dan keperluan untuk kita masak. Kebelakangan ini, berkebun dan menanam sendiri sayur-sayuran sudah menjadi fenomena sihat dalam masyarakat kita. Namun ada sebilangan yang tidak mempunyai ruang yang cukup untuk bercucuk tanam. Bermacam cara dilakukan bagi menanam sendiri tanaman mereka. Pelbagai kawasan seperti ruang balkoni, ruang belakang rumah dan sebagainya cuba dimanfaatkan sebaiknya. Kalau tempat yang terhad dan tak terlalu besar, kita boleh buat tanaman secara hidroponik. Lepas tu ada aquaponik yang dalam skala agak kecil yang tidak besar. Ataupun kita tanam di dalam pasu. Antara tanaman-tanaman yang sesuai selalunya macam pandan, serai, pokok cili yang tidak terlalu banyak memerlukan cahaya matahari. Ketidaktentuan cuaca menjadi cabaran besar buat pemuda ini. Kekerapan hujan yang membasahi bumi menyebabkan sebahagian tanamannya rosak dan ada juga yang diserang kulat. Namun ia tidak mematahkan semangat anak muda ini untuk terus berbakti kepada tanah. Untuk penjagaan tanaman kita, paling penting kita kena pastikan tanaman kita cukup air. Sehari sekurang-kurangnya 2 kali kita perlu siram tanaman kita. Waktu pagi dan waktu petang. Saya menggunakan cara tradisional, konvensional lagi. Siram secara manual. Saya akan siram dalam pukul 7 hingga ke pukul 9 dalam waktu pagi. Petang pukul 5 saya akan siram untuk kali kedua. Untuk penjagaan kawalan serangga, seminggu 2 ke 3 kali saya akan buat kawalan serangga dengan menggunakan cuka kayu. Itu sebenarnya tergantung pada serangan yang kita hadapi dekat kebun kita lah. Menurut AP, untuk penggunaan baja, ia bergantung kepada jenis tanah. Kebiasaannya, ada 3 jenis baja yang sering digunakan pekebun, iaitu baja sebatian atau baja NPK, baja organik dan baja AB. Tambah AP, baja organik adalah baik untuk ekosistem tanah tetapi tidak bagi tanaman dan AP menyarankan penggunaan baja sebatian untuk mendapatkan hasil yang lebih sihat. Bagi yang menggunakan teknik fertigasi, baja AB adalah baja yang sesuai untuk digunakan. Saya berharap akan datang lebih ramai lagi orang bercucuk tanam di rumah sendiri mengikut keperluan dan keinginan masing-masing. AP sedang merencana untuk membesarkan lagi kebunnya dan menanam lebih banyak sayuran dan tanaman lain bagi tujuan komersial.
Pemuda ini percaya berbudi kepada tanah bukan sahaja menguntungkan, malah ia mampu menghilangkan tekanan dan memberi nikmat percuma untuk semua.